pagi saudara-saudari di dalam nama Yesus Kristus. Pagi ini saya ingin berkongsi dari Alkitab buku Yesaya 6 ayat 1 hingga 7 dengan tema penglihatan dari Tuhan. Yesaya adalah dikenali sebagai seorang nabi yang kuat imannya di dalam buku Perjanjian Lama. Beliau diberikan tugasan yang amat susah, yaitu hendak menjadi seorang pengutus yang akan membawa pesanan Tuhan kepada rakyatnya. Yesaya dikehendaki memberitahu rakyat Israel bahawa Tuhan akan membinasakan mereka kerana ketidaktaatan kepada Tuhan, walaupun mereka percaya mereka adalah rakyat Tuhan dan diberkatinya. Marilah kita membaca Yesaya 6 ayat 1 hingga 5 dan lihat apa yang terjadi pada masa itu. Yesaya 6 ayat 1 hingga 5. Pada tahun Raja Uzia mangkat, aku nampak Tuhan. Dia bersemayam di atas takhtanya yang tinggi dan mulia. Kelepet jubahnya memenuhi seluruh rumah Tuhan. Makhluk-makhluk yang bernyala seperti api berdiri di sekelilinginya. Setiap makhluk mempunyai 6 sayap. Tiap-tiap makhluk itu menggunakan 2 sayap untuk menutup muka, 2 sayap lagi untuk menutup tubuh, dan 2 lagi untuk terbang. Makhluk-makhluk itu berseru satu sama lain. Suci, suci, suci. Sucilah Tuhan yang Maha Kuasa. Bumi penuh dengan hadiratnya yang mulia. Suara makhluk-makhluk itu menyebabkan asas rumah Tuhan bergoncang dan rumah Tuhan itu dipenuhi asap. Lalu aku berkata, malanglah aku, tiada harapan lagi bagi aku. Kerana tiap-tiap perkataanku itu dosa dan aku hidup di kalangan orang yang begitu juga. Namun dengan mataku sendiri, aku telah melihat Raja, Tuhan yang Maha Kuasa. Marilah kita lihat siapa dia Raja Uzia. Raja Uzia adalah seorang raja yang terkenal. Di dalam pemerintahannya, negeri Yehuda maju dan makmur. Musuhnya di Filistin ditewaskan. Ketenteraannya menjadi lebih kuat. Nama Raja Uzia disebarkan ke negara lain dan bateranya ke negara Mesir. Namanya sering disebut oleh rakyatnya. Para rakyatnya bergantung dan percaya padanya. Tetapi apabila Raja Uzia mangkat, rakyatnya berasa ketakutan tentang masa depan mereka. Takhta yang kuat oleh Raja Uzia sekarang menjadi kosong dan sepi. Dari ayat 1 hingga ayat ketiga, kita dapat tahu bahawa Yesaya nampak Tuhan bersemayam di atas takhtanya dan malaikat dengan kelepet jubahnya memenuhi seluruh rumah Tuhan. Yesaya terdengar 3 kali ganda panggilan suci, suci, suci. Ini semua menunjukkan kesucian Tuhan yang Maha Mulia. Tuhan memindahkan sesuatu yang berhala sebelum kita dapat melihat Tuhan. Yesaya juga berperasaan seperti rakyat sekalian. Yesaya berkabung untuk rajanya. Dia menangis dan bimbang apa yang akan terjadi pada masa depan kerana raja yang disanjung tinggi sudah mangkat. Masa dia bersedih, sesuatu takhta yang muncul di depan matanya. Inilah takhta Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan bersemayam di situ. Kemuliaan Tuhan memenuhi tempat itu. Tuhan juga dikelilingi oleh malaikat kelepat jubah sambil mengumum, suci, suci, suci. Sucilah Tuhan yang Maha Kuasa.
Bumi penuh dengan hadiratnya yang mulia. Tuhan mengosongkan takhta raja supaya Yesaya dapat melihat dengan jelas bahawa kerusi takhta itu tidak terkosong dan sebaliknya ia diduduki oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Bilakah dan mengapakah kita perlu melihat Tuhan yang berada di atas takhta? Apabila negara menghadapi krisis seperti negara kita yang kini berada dalam situasi politik yang tidak stabil. Apabila ekonomi sedang merosot dan ramai orang kehilangan kerja. Tambahan pula dengan keadaan penyakit COVID-19 yang meningkat tersebar. Apabila kita menghadapi tragedi peribadi seperti sakit, kegagalan pemeriksaan, masalah perkahwinan, masalah tali persaudaraan keluarga. Pada situasi tersebutlah kita perlu ingat bahawa Tuhan masih memerintah dunia ini dan Tuhan mengetahui apa yang sedang berlaku di dalam kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang kita sedang alami. Tuhan sudi menjaga kita dan melindungi kita semua pada bila-bila masa. Kita hanya perlu mempunyai penglihatan ataupun visi yang baru dan mengakui yang Tuhan masih memerintah dunia ini dan kehidupan kita setiap hari dan percaya Tuhan masih duduk di atas takhtanya. Inilah iman yang kita harus ada pada firman Tuhan. Yesaya ternampak Tuhan dan dirinya di dalam cahaya baru Tuhan. Sebagai manusia, kita selalu menjadi sombong tentang kehidupan, kemahiran dan pendapat kita. Kita sentiasa suka mendengar kata-kata pujian daripada orang lain. Kita selalu suka berbanding diri kita dengan orang lain mengikut sukatan nilai dunia ini. Apabila Yesaya ternampak kemuliaan Tuhan, dia tersedar akan dirinya yang begitu kecil dan dia adalah seorang yang berdosa berbanding dengan Tuhan yang kudus itu. Apabila malaikat terbang terhadap Yesaya dengan membawa bara yang diambilnya dari mazbah seperti dicatat di ayat 6 dan 7. Malaikat itu menyentuh bibir Yesaya dan berkata, "Kesalahan Yesaya telah dihapuskan dan dosanya telah diampunkan." Yesaya sekarang adalah orang yang kembalikan tugasnya untuk melayani Tuhan. Kita juga perlukan sentuhan dari Tuhan apabila kita sanggup mendekati Tuhan. Bersama-sama dengan anak-anak Tuhan, apabila kita datang menyembah Tuhan dan memberi puji-pujian kepadanya. Roh Kudus Tuhan akan memberikan kita sentuhan dan pengalaman pengudusan ini, di mana kita akan kembali kepada hadirat Tuhan semula untuk melayani Tuhan Yesus. Sekarang marilah kita lihat apakah maksudnya gambaran malaikat yang tercatat di ayat kedua. Malaikat dengan 2 sayap untuk menutup mata bermakna kita hendaklah menyembah kepada Tuhan. 2 sayap untuk menutup tubuh dan kaki bermaksud kita hendaklah berjalan dengan Tuhan. 2 sayap untuk terbang bermaksud kita hendaklah bekerja dan melayani Tuhan. Di dalam bahasa Inggeris adalah perkataan yang bermula dengan huruf W, 3W, to worship, to walk and to work for God, iaitu untuk menyembah, berjalan dan bekerja untuk Tuhan. Kita perlu mengamalkan tabiat ataupun sikap untuk menyembah Tuhan setiap hari. Tuhanlah pencipta alam semesta dan menciptakan kita semua.
Tuhan telah memberkati kita dengan penyelamatan Yesus. Dengan sebab-sebab inilah kita harus terus menyembah Tuhan dengan sepenuh hati dan jiwa kita pada hari ini juga. Jadi kita haruslah berjalan dengan Tuhan setiap hari. Kita perlu berdoa untuk kehadiran Roh Kudus bersama kita dan akan memimpin kita di dalam kehidupan kita juga. Barulah kita boleh mengikut kehendak Tuhan dan mengikut pengajaran firman Tuhan. Kita akan dapat bekerja dan melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan setakat di gereja sahaja, tetapi melayani Tuhan dengan membantu orang yang memerlukan di sekeliling kita. Kita harus mencapai keseimbangan di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita dan pelayan kita untuk Tuhan. Persembahan yang sejati akan mengatur kehidupan rohani kita dan akan memberi inspirasi terhadap pekerjaan kita juga. Marilah kita sama-sama memberi sambutan Roh Kudus di dalam hati kita dengan seruan sedemikian. Ini aku, pakailah aku. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih kerana dapat belajar dari Yesaya mengenai kesempatan untuk datang berhadirat Tuhan. Ampunkanlah dosa-dosa kami dan sembuhkan kami kerana luka-lukanya Yesus pada salibnya. Kami berterima kasih dari pengajaran di dalam buku Yesaya. Tuhan telah mengutus Yesaya menjadi pemberita Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Pada hari ini juga, utuskan kami semua supaya dapat berkongsi berita baik ini, Injil Tuhan dan penyelamatan Yesus kepada kawan-kawan kami, saudara kami, dan kepada mereka yang memerlukan pengampunan dosa Tuhan melalui Yesus Kristus. Lindungilah kami dengan malaikat-malaikat Tuhan, supaya kami akan selalu diberkati Tuhan dan dipimpinkan oleh Roh Kudus Tuhan. Kami berdoa semua ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya dengan segenap hati. Ku sembah namamu yang kudus. Terbit surya, datang hari baru, kembali ku puji Tuhan. Apapun yang lalu, apapun yang di depanku, ku bernyanyi saat malam tiba. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya dengan segenap hati. Ku sembah namamu yang kudus. Penuh kasih Tuhan, panjang sabar, murah hati, namamu besar. Kebaikanmu selalu ku nyanyikan. Ribuan alasan ku temukan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya
Pujian ini akan terus kubawa sampai akhir kehidupanku, bahkan terus sampai ke surga.